Baik. Lagi. Hadis tentang sahabat yang berjumpa dengan Dajjal. Sahabat ni nama dia Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Imam Muslim. Selepas solat, Nabi SAW duduk di atas mimbar sambil tersenyum. Lalu baginda bersabda, tetaplah kamu duduk di tempat sembahyang kamu masing-masing. Kemudian baginda bertanya, tahukah kamu mengapa aku kumpulkan kamu di sini? Para jemaah menjawab, Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Rasulullah bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku mengumpulkan kamu bukan kerana menginginkan atau menghindari sesuatu. Aku mengumpulkan kamu kerana Tamim Ad-Dari, yaitu seorang lelaki yang asalnya Nasrani, lalu datang untuk berbai'ah dan masuk Islam. Dia telah menyampaikan sesuatu kepadaku sesuai dengan apa yang telah aku sampaikan kepada kamu tentang Dajjal. Nabi senyum tu pasal apa? Bukan seronok. Nabi senyum ni pasal hari ni dia nak mendapat buktikan kepada semua yang duduk depan dia bahawa apa yang Nabi SAW cerita tu benar-benar telah dilihat oleh seorang yang nama dia Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari mengatakan kepadaku bahawa dia naik perahu bersama 30 orang daripada suku Lakhm dan Juzam. Selama sebulan mereka dihentam gelombang. Kemudian mereka terdampar di sebuah pulau dari arah barat. Mereka duduk di perahu bahagian atas. Lalu mereka berhasil memasuki pulau itu. Kemudian mereka bertemu dengan satu makhluk berbulu lebat yang tidak dapat dikenali depan atau belakangnya disebabkan panjangnya ataupun lebatnya bulu dia. Oh subhanallah, ni kata Tamim Ad-Dari. Sampai-sampai tengok makhluk apa ni lebat sangat bulu dia. Kan? Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, sampai tak tahu mana depan mana belakang ni. Lalu depa pun tanya makhluk tu. Kalau kita pakai tak tanya lah. Dia boleh tanya Nabi SAW, kamu ni apa? Makhluk tu kata apa? Aku Aj-Jassasah. Aku Aj-Jassasah. Dalam Salih Al-Syamad. Lagu mana makhluk ni tak tahu. Hari tu mereka jumpa makhluk apa tahu, bulu-bulu kat tepi laut apa terdampak, dia berkata inilah Aj-Jassasah. Macam lah tuan-tuan orang ni. Lepas tu pekat-pekat share lah, bukan main lagi subhanallah tuan-tuan. Tuan-tuan, lalu subhanallah makhluk ni dia kata apa? Aku Aj-Jassasah. Mereka bertanya lagi, apa itu Aj-Jassasah? Dia kata apa? Hei, wahai manusia. Dia tak jawab dia tu siapa. Dia kata, hai manusia, kamu pergilah ke seorang lelaki di biara sana. Dia kata, kerana dia sangat mengharapkan berita daripada kamu. Dia heran. Kata, dalam pulau ni rupanya ada orang. Lalu mereka pun cepat-cepat lari daripada situ. Sallallahu alaihi Muhammad, dia berkata, kami segera meninggalkan Aj-Jassasah kerana kami takut dia tu syaitan. Lalu kami segera pergi sampai kami masuk ke dalam pulau. Tiba-tiba kami berjumpa dengan seorang laki-laki. Seorang laki-laki yang sangat besar dan sangat tegap tubuh dia. Yang kami tak pernah tengok seorang lelaki yang sebesar dan setegap itu. Lalu kedua tangannya dibelenggu pada lehernya dan kedua kakinya dirantai dengan besi di antara kedua lututnya sampai ke kedua mata kaki dia. Jadi dia sampai-sampai dia tengok-tengok dekat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dekat biara tu ada seorang lelaki besar sungguh badan dia. Tegak badan dia. Leher ni tuan-tuan, tangan dia dipasung dekat leher dengan besi. Kaki pula dipasung ni daripada lutut sampai ke mata kaki ni dipasung, tak boleh bergerak. Subhanallah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, besar, kami tak pernah jumpa orang besar lagu ni. Lalu kami bertanya, kamu ni siapa? Sallallahu alaihi Muhammad. Lalu dia kata apa? Kamu akan tahu tentang aku sebentar lagi. Dia bilang macam itulah. Kamu sudah mampu untuk memperoleh keterangan tentang aku. Cuma bagi tahu kepada aku siapa kamu. Dia pula tanya. Sallallahu alaihi Muhammad. Bagi tahu pada aku siapa kamu. Lalu mereka menjawab, kami orang-orang Arab. Rauf, tolong anjak ke belakang sikit sebab dia duk autofocus. Lepas tu zoom balik. Kami orang Arab. Kami naik perahu. Lalu terbawa, dia ceritalah. Kami ni orang Arab, kami naik perahu tadi kena sebulan apa semua terdampak di laut sebagainya. Dia ceritalah apa yang berlaku. Kemudian sampai berjumpa dengan Aj-Jassasah. Kemudian sampai ke akhirnya berjumpa dengan kamu ni. Dia kata. Baik, lelaki tu bertanya. Ni tanda-tanda kemunculan dia. Tanda dia nak keluar tu lagu mana. Lalu dia kata, beritahukan kepada aku tentang kebun kurma di Bisan.
Kami bertanya, apa yang kamu nak tahu tentang dia? Kata lelaki tersebut, aku tanya kepada kamu tentang pohon kurmanya, apakah ada berbuahnya? Kami bertanya, ya. Kami berkata, ya. Kata lelaki tersebut, pohon itu sebentar lagi buahnya akan habis. Jadi tuan-tuan, Bisan ni tuan-tuan, dia satu tempat di Palestin. Dia atas daripada Tabariyah ataupun Sea of Galilee tu, atas sikit. Saya pernah sampai tempat tu. Di sini bila cerita tentang hadis ni, saya pergi tengoklah. Bi'shan nama dia lah ni, dan nama dia ditukar kepada Yahudi, tukar nama dia Bi'shan. Bisan nama dia. Rupanya tempat tu memang tempat subur. Tempat dulu ni tempat tanaman kurma yang sangat luas. Orang Palestin dulu tanam situ, tanam kurma. Lah ni jadi lagu mana? Bila masuk kita dah tak jumpa pokok kurma dah. Kita jumpa ladang. Ladang apa? Ladang pisang. Kita jumpa rupanya daripada tukar tanaman. Di tanah tu subur, tanah tu dekat dengan, dia lembah kawasan tu, kawasan dekat dengan Tabariyah, tempat tasik tu, di sumber air dia banyak, tanah dia pun subur. Maka kalau dulu orang tanam apa? Orang tanam kurma, lah ni daripada tukar kepada tanaman lain. Dia tanam. Sebab tu lah hati saya kata apa? Mungkin yang dimaksudkan itu bukan maksud kurma tu habis dengan maksud pokok kurma, tak ada lah, tapi mungkin dimanfaatkan untuk tanaman-tanaman yang lain. Ada burtukal, limau, ada macam-macam lah, jenis tanaman secara besar-besaran, buat besar-besaran. Selepas kawasan itu telah ditakluk oleh orang-orang Yahudi. Laki itu bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang Tasik Tabariyah. Kami bertanya, apakah yang kamu ingin tanyakan? Kata laki itu, apakah masih ada air dia? Kami jawab, airnya banyak. Laki itu berkata, sebentar lagi airnya akan habis. Jadi ini pun saya dah pergi juga, pergi tengok sendiri. Sungguh tuan-tuan, ayat dia kering. Kalau tuan-tuan tengok, buat research sikit lah, baca. Saya waktu tu saya sampai 2 tahun ataupun 2 tahun lepas, 2 tahun atau 3 tahun lepas, pergi tengok waktu tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Waktu tu pun dah kering dah. Waktu tu, tahun tu, ayat paling kering in century dia kata. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan duduk di tahap kritikal, di bawah daripada had kritikal dah. Tu 3 tahun lepas waktu saya sampai. Keluar dalam berita Times of Israel macam tu lah, ataupun Israel Times kan, macam tu. Tulis search, tengoklah kat internet. Sea of Galilee dia punya ayat, dia punya apa ni, level ayat dia. Subhanallah Muhammad. Takut kita tengok sampai tengah-tengah jadi nampak macam pulau-pulau kecil-kecil nampak. Sampai waktu tu 3 tahun lepas tu dia keluar kenyataan, dia kata apa? Sallallahu fenomena ini akan menyebabkan peladang-peladang yang mengambil manfaat daripada air akan berhadapan dengan risiko kerosakan tanaman. Sebab tak, dia nak refill balik tak boleh dah. Dia nak refill balik air tu tak boleh dah. Sesuai lah dengan akhir zaman ni. Sebab tanda-tanda kemunculan Dajjal kan, kita dah towards waktu tu. Lelaki itu bertanya lagi, beritahukan kepada aku tentang mata air Zaghar. Kami bertanya, apa yang ingin kamu tanyakan? Lelaki itu berkata, apakah ada airnya dan apakah orang-orang di sekitarnya bercucuk tanam dengan airnya? Kami jawab, ya, airnya banyak dan orang-orang situ bercucuk tanam dengan airnya. Saya duduk cari tentang mata air Zaghar ni. Salah satu pendapat ialah dekat Ain Sultan dia panggil, dekat dengan tempat pelarian orang-orang Palestin. Tapi diceritakan bahawa mata air yang duduk dekat situ dah kering dah. Jadi dulu ada puluhan ribu orang yang duduk dekat situ pelarian, lalu ni dah tinggal 1000 orang lebih saja, sebab dah tak ada sumber air. Itu yang diceritakan kalau kita boleh baca tentang mata air Zaghar ni. Wallahu a'lam, kedudukan sebenarnya kita tak tahu. Lelaki itu bertanya lagi, beritahukan kepada aku tentang seorang nabi yang ummi. Apa yang telah dia perbuat? Kami jawab, nabi itu telah keluar daripada Mekah dan menetap di Yathrib. Lelaki itu bertanya, apakah nabi tersebut dimusuhi oleh orang Arab? Kami jawab, ya. Lelaki itu bertanya, bagaimanakah upaya nabi itulah menghadapi mereka? Kami menjawab, nabi itu telah berjaya atas sokongan orang-orang Arab yang mengikuti dan mematuhinya. Lelaki itu bertanya kepada kami, sudahkah ada nabi tersebut seperti itu? Kami menjawab, ya. Di dalam 4 soalan yang dia tanya tu, waktu tu 1 dah tik lah, 1 tu dah ada, so 3 lagi tak ada. Jadi yang kita lah ni, bila kita baca, nampak yang pertama tu macam ada dah, yang kedua pun macam jadi dah, nombor 3 pun macam jadi dah. Lelaki itu berkata, sungguh lebih baik jika mereka mematuhi dia. Sekarang aku akan beritahu kepada kamu tentang aku. Sungguhnya aku ni Al-Masih, dia kata. Al-Masih yang Dajjal.
Dan sebentar lagi aku akan diizinkan keluar. Lalu aku akan keluar. Kemudian aku menjelajah bumi sehingga tidak ada satu kampung pun yang tidak aku singgah selama 40 malam. Kecuali Mekah dan Taibah, yakni Madinah. Aku dihalang untuk masuki keduanya. Setiap kali aku hendak masuk salah satunya, aku dihalang oleh satu malaikat yang siap sedia dengan pedang di tangannya. Dan setiap penjuru Mekah dan Madinah ada berapa malaikat yang menjaganya. Nabi dia kata dia akan pusing dunia ni selama 40 malam. Salli ala Sayyidina Muhammad. Selama 40 malam. 40 malam salli Muhammad. Dan dia akan pergi semua tempat. Kita ni tang mana pun orang tahu nak kita duduk. Dia duduk rasa macam orang tak tahu aku duduk tang ni. Siapa kata orang tak tahu? Kita ni tuan-tuan recorded. Apa saja yang kita buat, apa yang kita nak, apa yang kita teringin, semua direkodkan. Kita tak ada privacy sebenarnya dalam hidup kita lah ni. Mana? Tuan rasa tuan suka apa? Pokok bunga. Suka berkebun. Saya Jamat. Dia tahu kita ni suka berkebun. Faham tak? Teringin saya Allah Rabbi. Sembang dengan kawan ni. Tu sembang dengan kawan. Kata, kereta tu hebat tu. Apa agak kereta tu? Tak tahulah. Duk saat tiba-tiba dalam Facebook dia keluar kereta tu. Macam dia tahu kita berantu sungguh. Bukan berantu. Depa sebenarnya depa track, depa tracking, depa track. Kita apa kita search, apa kita nak, apa yang kita cari. Saya lihat lah dia keluar. Kita dalam hati kita tu, macam mana dia tahu? Kita kaki mengancing, kita kaki mancing, dia keluar. Tiap hari dia keluar iklan tu, iklan pancing, iklan yang tu, iklan yang ni. Kita kaki bicycle. Ni keluar, hari ni dia keluar pedal, hari ni dia keluar seluar, hari ni dia keluar bicycle, hari ni dia keluar kata, macam mana dia boleh tahu ni? Dia tahu sebab dia track kita. Kita pergi ambil gambar, kita pergi hobi kita ambil gambar, kita buka Facebook. Selagi semua iklan-iklan akan keluar tu macam sesuai dengan hobi kita, apa yang kita buat. Tuan-tuan, tracking. Dan dia tahu mana kita pergi. Mana kita pergi. Nah, tahun itu masuk tahun 2020. Saya dapat pada 2 hari bulan Januari kalau tak salah saya. 1 atau 2 bulan Januari. Saya dapat tuan-tuan, dia cerita dekat saya secara detail mana saya pergi sepanjang tahun 2019. Detail. Dia habaq kat saya telah pergi berapa negara. 4 negara kot saya pergi. Saya telah pergi ke berapa negeri. Saya pergi ke berapa daerah. Saya duduk di berapa hotel. Lebih kurang itu. Detail sekali dengan route ni. Sini terbang pergi sini ni. Yang saya berjalan, saya pergi naik kereta, dia tulis naik kereta. Yang saya pergi kapal terbang, dia naik kapal terbang. Dahsyat dia kata semua. Track dia tahu. Saya pun takjub, kagum. Lalu saya pun share kat Facebook saya. Kagum. Tapi sebaliklah hati kita kata apa? Rupanya semualah. Kita ni tak ada privacy. Semua orang tahu. Dia buat kajian. Dia kata, mungkin dia track kita melalui handphone kita kot, ataupun kita update apa semua. Dia track untuk tutup handphone. Kita tutup handphone pun dia tahu kita pergi mana. Macam mana dia buat? Tak tahu Allah lah. Macam mana sistem dia? Tak tahu. Nah, dia buat GPS. Tuan-tuan tahu tak GPS tu? Guna pun sesat. GPS tu tuan-tuan tahu tak siapa yang develop? Yang develop ialah US Army. Tentera yang develop GPS. Kemudian salih ala Sayyidina Muhammad. Selepas tu dia apa? Dikomersialkan. Waze beli, Google beli dengan bayar royalty. Tapi apa benefit yang ketenteraan dapat? Dia dapat maklumat. Betul kan? Dia dapat maklumat bukan bagi saja. Salih ala Sayyidina Muhammad. Kita duk guna, kita duk pakai pergi sana, pergi sini apa semua. Kan? Kadang-kadang bahaya juga. Kita boleh set dekat situ home kan. Kita set home dekat situ. Senang. So, setiap kali kita nak balik, kita just klik home saja, dia hantar balik ke rumah kita. Tapi siapa kalau ada orang berjumpa phone kita kena curi ke, dia boleh trace tak mana kita duduk. Nah, sebab tu kita sebenarnya kita tak ada privacy dalam hidup kita ni. Waktu bila Dajjal main nak pergi semua tempat, Allah ready tuan-tuan, benda tu ada dah. Nah, benda nak pergi mana? Sebagainya. Baik.